Kira-kira 700 juta tahun yang lalu, semasa pengglasiran cryogenian, lembaran glasier menjadikan bumi kelihatan seperti berbola salji. Sukar untuk dibayangkan sekarang, tetapi pada tempoh tertentu dalam sejarah bumi, ais menutupi seluruh planet kita. Bumi beku ini yang digelar bumi berbola salji mempunyai persekitaran yang sangat sejuk dan gersang sehingga seluruh permukaan bumi dari kutub ke kutub termasuk lautan membeku sepenuhnya. Apa akan jadi jika bumi sekali lagi dilanda zaman ais seperti mana yang berlaku ratusan juta tahun lalu? Kenapa bumi membeku selama jutaan tahun? Astrolab membawa anda bumi beku era purba. Sebelum tu jangan lupa subscribe Astrolab dan on loceng notifikasi anda. Assalamualaikum dan salam angkasa dari Astrolab. Sekilas fakta. Para saintis percaya bahawa 3 hingga 4 zaman ais berlaku pada masa yang lampau, di mana proses pembekuan hampir atau keseluruhan permukaan berlaku antara 750 juta tahun hingga 580 juta tahun yang lalu. Mungkin kerana jisim tanah bumi semuanya terletak di atau berhampiran khatulistiwa, mengakibatkan peningkatan lulu hawa. Lulu hawa adalah apabila angin dan hujan memecahkan batu dan mineral di permukaan planet. Proses itu membawa kepada penurunan paras karbon dioksida di atmosfera yang membolehkan lebih banyak haba hilang dari permukaan dan ke angkasa sekaligus menyejukkan planet. Apabila lautan kutub mula membeku, lebih banyak cahaya matahari dipantulkan dari permukaan putih dan proses penyejukan ditingkatkan. Lazimnya, ais yang terbentuk di atas benua seperti kepingan ais akan melambatkan lulu hawa dan membolehkan paras dan suhu karbon dioksida atmosfera meningkat. Walau bagaimanapun, ratusan juta tahun yang lalu, semua jisim daratan bumi terletak di khatulistiwa. Tanpa jisim daratan di kutub untuk lembaran ais terbentuk, dan kitaran lulu hawa dan penyejukan berterusan tanpa terkawal menjerumuskan planet kita ke dalam keadaan beku yang sangat mendalam. Para saintis menganggarkan bahawa purata suhu global menurun kepada negatif 50 darjah Celsius semasa zaman ais ini, yang masing-masing bertahan kira-kira 10 juta tahun. Air gagal menyejat dari lautan yang dilitupi ais. Kitaran air di mana air bergerak antara atmosfera, daratan dan lautan ditutup. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa perdebatan tentang sama ada bumi benar-benar pepejal beku atau jika masih terdapat tumpuk bahan selut atau air terbuka di khatulistiwa di mana cahaya matahari boleh memasuki air dan membenarkan beberapa organisma untuk terus hidup. Hipotesis Slushball Earth diperkenalkan pada tahun 2000 oleh Richard Coward, seorang ahli geologi Amerika Syarikat. Zaman ais yang amat sejuk akhirnya cair. Para saintis percaya bahawa gunung berapi bertindak menyalur karbon dioksida ke atmosfera sepanjang zaman ais, akhirnya memanaskan planet dengan berkesan sehingga kitaran air dapat diteruskan. Peningkatan gas rumah hijau, wap air dan karbon dioksida yang mengekalkan haba di permukaan planet akhirnya membawa kepada peningkatan takat pemanasan, meningkatkan suhu purata global kepada 50 darjah Celsius dalam tempoh beberapa ratus tahun sahaja. Ini seterusnya membawa kepada peningkatan lulu hawa benua yang membantu mengurangkan jumlah karbon dioksida di atmosfera dan suhu kembali menurun. Fenomena yang dikenali sebagai kitaran Milankovitch juga memainkan peranan dalam pasang surut zaman ais. Kitaran Milankovitch membuktikan kaitan di antara perubahan iklim dengan jumlah perubahan tenaga suria yang diterima permukaan bumi berdasarkan kedudukan planet. Kitaran ini merujuk kepada perubahan dalam bentuk orbit bumi mengelilingi matahari, kecondongan paksi planet dan seberapa banyak bumi bergoyang pada paksinya semasa ia berputar. Apabila bumi menjadi panas dan keluar dari keadaan beku yang mendalam, satu letupan besar kehidupan berlaku yang dikenali sebagai letupan Cambrian. Ini adalah tempoh yang paling awal diketahui dalam rekod fosil di mana kumpulan utama haiwan muncul dalam tempoh masa geologi yang sangat singkat, kira-kira 40 juta tahun. Adakah kita akan melihat satu lagi planet berbola salji pada masa hadapan kita? Menurut saintis, ia tidak mungkin berlaku disebabkan oleh orientasi penyebaran benua. Walaupun dengan musim sejuk yang melampau, kepingan ais benua akan terbentuk yang akan menghentikan lulu hawa benua dan membolehkan karbon dioksida terkumpul di atmosfera, membawa kepada pemanasan dan bukannya peningkatan pembekuan.
Tempat paling sejuk di bumi moden telah dikenal pasti sebagai permatang tinggi antara Dom Argus dan Dom Fuji di Antartika Timur. Setiap tahun, saintis dengan ekspedisi penyelidikan Antartika Jepun mengembara dari pantai Antartika ke stesen Dom Fuji. Beberapa keadaan paling sejuk melanda lebih 2 bilion tahun yang lalu selepas peningkatan oksigen atmosfera. Lebih banyak pembukaan berlaku antara 750 dan 600 juta tahun yang lalu. Walaupun saintis berdebat mengenai ketepatan litupan ais pada masa ini, bukti menunjukkan bahawa ais mencapai paras laut di kawasan Khatulistiwa. Dalam beberapa juta tahun yang lalu, glasier telah menyelubungi hamparan besar hemisfer utara. Walaupun kurang teruk daripada pengglasiaran global, zaman ais Pleistosen mungkin telah membawa keadaan paling sejuk dalam setengah bilion tahun yang lalu. Dari segi kenaikan oksigen dan kejatuhan suhu, antara zaman ais terawal setakat ini ditemui dalam rekod geologi lah zaman ais Huronian. Ahli paleontologi mengandaikan bahawa apabila hidupan mikrob muncul di bumi lebih 3.5 bilion tahun yang lalu, mikrob tidak membuat atau memerlukan oksigen. Sebaliknya, apabila kehidupan berkembang, atmosfera bumi sangat berbeza daripada apa yang kita tahu hari ini. Walaupun paras nitrogen mungkin serupa, gas lain kebanyakannya sama ada lebih sedikit atau lebih banyak. Karbon dioksida berada di mana-mana dari 10 hingga 2,500 kali paras sekarang dan metana mungkin sebanyak 10,000 kali lebih tinggi berbanding paras sekarang. Oksigen di atmosfera hampir tidak wujud. Sebelum oksigen terkumpul di atmosfera bumi, planet kita kelihatan bukan seperti mana sekarang. Sebaliknya, seperti bola jingga yang pucat. Zaman beku melanda lagi semasa sejarah bumi yang dikenali sebagai zaman Cryogenian. Sekurang-kurangnya 2 kali antara 750 dan 600 juta tahun yang lalu, bumi jatuh ke dalam keadaan beku yang mendalam. Oleh kerana peristiwa zaman Cryogenian berlaku semasa era geologi yang lebih lama dikenali sebagai era Neo-Proterozoik, pembukaan dalam kadang-kadang dirujuk sebagai bumi bola salji Neo-Proterozoik. Saintis menyamakan situasi tempoh ini dengan keadaan bulan Enceladus Zuhal, di mana litupan ais memantulkan 99% cahaya matahari. Dan saintis mengandaikan bahawa bumi adalah seperti bulan Enceladus semasa era Cryogenian. Hanya bakteria dan alga sahaja yang hidup pada zaman ini. Para saintis terus membahaskan punca pembekuan Neo-Proterozoik dan pencairan berikutnya. Gunung berapi mungkin kuasa yang mendorong planet ini ke dalam pengglasiaran. Kira-kira 750 juta tahun dahulu, kebanyakan benua berkumpul di sekeliling Khatulistiwa. Dalam campuran benua ini, ahli geologi telah mengenal pasti bukti apa yang mereka panggil wilayah igneous yang besar. Letusan di wilayah ini boleh menjujukkan planet dalam dua cara. Hipotesis bumi bola salji menunjukkan bahawa bumi mengalami episod glasiasi global yang melampau pada masa lalu. Walau bagaimanapun, adalah penting untuk memberi perhatian kepada punca dan tempoh sebenar. Peristiwa sedemikian masih menjadi topik perdebatan dan penyelidikan saintifik dan tidak ada konsensus muktamad mengenai tempoh sebarang episod bumi salji. Konsep bumi bola salji mencadangkan bahawa semasa tempoh ini, seluruh planet ditutupi ais dan salji mengakibatkan pembukuan dalam global. Terdapat sekurang-kurangnya 17 kitaran antara tempoh glasier dan interglasial. Tempoh glasier bertahan lebih lama daripada tempoh antarglasier. Tempoh glasier terakhir bermula kira-kira 100,000 tahun dahulu dan berlangsung sehingga 25,000 tahun dahulu. Hari ini, kita masih berada dalam tempoh interglasial yang hangat. Bagaimana saintis tahu kewujudan zaman ais ini? Apabila glasier atau kepingan ais tumbuh dan bergerak merentasi landscape, ia menolak batu dan sedimen. Apabila glasier mencair, ia meninggalkan timbunan batu-batu ini di belakang. Timbunan batu itu dipanggil moraines. Moraine ini memberi bukti bahawa glasier pernah meliputi sebahagian besar dunia. Para saintis juga mengkaji bahan kimia dalam teras ais dari Greenland, sebuah negara di utara jauh, dan mendapan batu dari dasar lautan. Bahan kimia tersebut menunjukkan keadaan iklim semasa ais atau batu terbentuk. Kenapa bumi membeku pada tempoh lama zaman dahulu? Beberapa faktor telah dicadangkan untuk menjelaskan keadaan bola salji bumi. Termasuk yang pertama, hipotesis penurunan ketara dalam gas rumah hijau atmosfera, terutama karbon dioksida, di mana menyumbang kepada penyejukan planet. Dengan pengurangan tahap gas rumah hijau, lebih sedikit haba akan terperangkap yang membawa kepada penurunan suhu global. Yang kedua, kesan albedo. Satu lagi mekanisme yang dicadangkan ialah kesan albedo. Apabila permukaan planet ditutupi ais dan salji, ia memantulkan sebahagian besar sinaran suria yang masuk kembali ke angkasa, seterusnya menyejukkan bumi.
Pantulan ini meningkatkan albedo, menguatkan kesan penyejukan dan berpotensi membawa kepada zaman ais yang mampu bertahan sendiri. Yang ketiga, taburan benua. Taburan benua dan kedudukannya di permukaan bumi mungkin memainkan peranan. Jika majoriti daratan terletak berhampiran kutub pada masa tertentu, ia akan lebih terdedah kepada glasiasi. Ini akan meningkatkan tahap liputan ais dan boleh menyumbang kepada pembekuan yang berpanjangan. Yang keempat, aktiviti gunung berapi. Sesetengah saintis mencadangkan bahawa letusan gunung berapi besar-besaran mungkin memainkan peranan dalam memulakan atau menamatkan peristiwa bumi bola salji. Aktiviti gunung berapi boleh membebaskan gas rumah hijau dan meningkatkan paras karbon dioksida yang berpotensi membawa kepada kesan rumah hijau yang mencairkan ais dan menamatkan tempoh glasier. Tempoh mana-mana episod bola salji bumi yang berpotensi masih menjadi subjek penyiasatan saintifik. Walaupun bukti menunjukkan bahawa mungkin terdapat glasiasi yang teruk pada masa lalu, tempoh khusus peristiwa ini sama ada ia berlangsung selama jutaan tahun atau lebih masih tidak pasti. Penyelidikan dan analisis yang berterusan menyumbang kepada pemahaman kita tentang sejarah iklim kompleks bumi. Apa pendapat anda? Jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Astrolab signing off from space.